Pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan salah satu masalah yang dialami oleh pengguna W204, iaitu ABS, ESP, traction control, semua lampu tu, lampu-lampu yang tadi tuan-tuan tengok di permulaan video nyala. Dan masalah ni adalah ada dua sebab. Satu, kalau steering tak berat, dia adalah ABS sensor. Nombor dua, kalau steering berat bermakna ABS modul lah. ABS modul tu apa dia? Dia adalah salah satu berkenaan dengan traction control. Itulah modul dia. So modul ni akan rosak, tapi dia tiada warning ke apa. Dia akan terus jadi macam ni keadaan kereta ni. Mileage baru masuk 1000 km. Dah kena. Ini salah satu masalah yang kena pada mileage 1000 km, iaitu ABS modul. Dan kalau masalah yang pertama, macam saya cakap, masalah pertama adalah speed sensor. Speed sensor agak murah, dalam bawah RM500 untuk speed sensor. Dan yang ABS modul agak mahal. Anggaran kalau baru dalam 4 hingga 6,000, tapi boleh di repair. Jadi pada hari ini saya nak hantar repair dulu. Saya hantar repair. Saya nak bawa tuan-tuan tengok di mana saya hantar kedai untuk repair ABS modul ni. Dan untuk yang alami masalah speed sensor ataupun steering dia tak berat tapi dia nyala lampu tu, tuan-tuan boleh cubalah. Ini ada yang dapat hilangkan, ada yang masih ada nyala, tapi bolehlah cuba. Dia punya cara untuk nak hilangkan lampu tu adalah dengan membuat pusingan 8. Tuan-tuan cari jalan yang kosong, buat pusingan 8 steering tu, sambil mandu sambil buat pusingan 8. Kalau dia hilang, alhamdulillah dia hilang lah. Tapi kalau dia nyala lagi, maknanya kena check jugalah. Check maknanya kena diagnose pakai star. Pakai star dia akan beritahu apa. Macam saya punya ni, dia beritahu ESP. Dia fault code pun dalam bentuk huruf F besar. Kalau F kecil, maknanya kalau delete dia akan hilang dan dia tak akan nyala balik. Tapi kalau F besar ni, dia major lah. Maknanya dia memang ada problem lah di dalam modul tersebut lah yang dikatakan tu. Jadi saya macam saya punya, saya punya F besar. Kalau tuan-tuan tengok gambar diagnose yang saya akan tunjuk ni, jadi di situ dah memberitahu, maknanya memanglah modul ABS tu dah sampai masa untuk tukar ataupun repair. Jadi jom bersama saya pergi ke kedai untuk repair ABS modul ini. Saya sudah sampai ke tempatnya. Ni adalah tempat untuk saya hantar buat repair ECU
atau modul apa saja elektronik, benda yang elektronik dia orang boleh buat, dan harga pun berpatutan. Jadi saya dah hantar buat ni, dan saya diberitahu bahawa kalau tukar baru dalam anggaran dalam 4 hingga 6,000, tapi dia punya ketahanan lama tu tidak pasti juga. Ada yang boleh tahan sampai 6 bulan, lepas tu rosak balik, ada yang lebih. Jadi nak tahu lama ke tidak tu ikut nasib. Jadi kalau tukar baru macam tu, baik saya try yang murah dulu, iaitu tukar dengan yang dah repair punya. Jadi yang modul yang dah repair dah ada, dah siap. Sekarang ni nak tukar ke yang kereta ni. Jadi modul dia adalah yang ini. Modul dia dah tu. Jadi dan ini masalah ini bukan sahaja di model 204 macam saya cakap, di model ni ataupun model CLS 221, model-model seangkatannya akan ada masalah ni. Dan saya juga tanya mekanik ni, dia kata benda ni sebenarnya dia yang jadi rosak ni disebabkan cuaca panas. Bila panas, dia punya board di dalam tu pun akan cepat rosak. Jadi itulah sebabnya. Dan akan benda lain juga, modul lain pun akan rosak juga, tapi tunggu masa. Dan yang pertama yang akan rosak yang ni lah, saya punya yang ni. Jadi akan tunggu yang ni. Alhamdulillah selesai sudah masalah ABS modul ni. Saya dah ganti dah ABS modul ni, dan saya dapat 6 bulan warranty daripada kedai tu. Dalam 6 bulan tu kalau ada problem ke apa, hantar balik kat dia. Tapi kebanyakan lah daripada kawan-kawan, daripada grup yang pergi hantar kat kedai dia, kebanyakan lebih daripada setahun tak ada masalah lah. Dia ikut nasib jugalah. Jadi saya tengok berapa lama boleh tahan dengan ni. Harap-harap lebih daripada 1 tahun ke 2 tahun. Dan sekarang jom test, tengok sama ada nyala balik ke lampu ABS tersebut. Alhamdulillah dah settle masalah steering berat ni, ABS lampu ni. Itu saja pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe. Dan kepada pemilik W204 di luar sana, sila tulis di ruangan komen masalah yang tuan-tuan telah hadapi semasa memiliki model C-Class W204 ni, supaya pada yang lain belum alami masalah tersebut, mereka dapat bersiap sedia dengan kos-kos, dengan apa yang perlu buat. Dan tulis di ruangan komen supaya sama-sama kita dapat ilmu ni dan manfaat kepada yang lain juga.